Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kelas kita. Okay, biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baru ni kita berhenti sehingga umur Nabi 20 tahun. Dan hari ini kita akan sambung peristiwa bermula Nabi umur 25 tahun. Okey, kita tengok nota ni ya. Ketika umur Nabi 25 tahun, antara peristiwanya ialah berdagang ke Syam. Itu tajuk dia. Kemudian antara cerita poin dia, Nabi Muhammad berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Itu poin dia. Ketika umur 25 tahun, Nabi dah mula berdagang keluar daripada Mekah. Baginda berurus niaga dengan Sayyidatina Khadijah, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Dia berurusan dengan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, seorang pekerja lelaki Sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi ni bersama dengan seorang lelaki yang bernama Maisarah. Maisarah sini bukan perempuan, dia adalah lelaki membawa barang dagangan bos dia, Sayyidatina Khadijah. Semasa di Syam, Nabi menjalankan perniagaan dengan jujur dan amanah. Akhirnya Nabi Muhammad membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda. Jadi sini poin yang dicerita, Nabi menjalankan perniagaan Sayyidatina Khadijah, antaranya yang dibawa ke Syam. Okey, seterusnya ketika umur 25 tahun juga berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sekembalinya Nabi SAW kali kedua dari Syam, Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ni pada usia yang sama, ketika usia Nabi 25 tahun, maka Khadijah telah ambil keputusan untuk berkahwin dengan Nabi. Pengalaman beliau berurusan dengan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak Nabi sendiri yang diceritakan oleh Maisarah sudah cukup menjadikan hatinya terpikat dengan Nabi Muhammad. Ni kisah dia. Macam mana dia boleh minat kepada Rasulullah. Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawan rapatnya, Nafisah binti Munabbih, untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi sendiri pun menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Khadijah melalui bapa saudaranya Amru bin Asad. Ni apa yang berlaku selepas daripada keputusan Khadijah untuk berkahwin dengan Rasulullah. Hasil perkahwinan dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikurniakan dengan 6 orang anak. Kalau kita tengok anak Nabi ada 7 kan. 6 daripada anak Nabi ni adalah anak daripada Sayyidatina Khadijah. Okey, kemudian seterusnya, ketika usia Nabi 35 tahun, 10 tahun lepas cerita kahwin tadi pula, ada peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Apa cerita dia? Okey, kita tengok sini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Banjir, kemudian dinding Kaabah tu runtuh. Kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Nabi Muhammad turut membantu dalam membina. Bila tiba masa untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Cerita dia, lepas Kaabah tu dibina balik, ada satu poin penting situ dalam bab nak meletakkan Hajarul Aswad. Maka ketua-ketua kabilah ni dia orang duk berebut, masing-masing nak ambil peranan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Tengok, akhirnya Abu Umayyah Al-Mahzumi, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara. Mereka bersedia menerima keputusan orang yang pertama masuk ke pintu Bani Syaibah ketika itu. Okey, maksud dia gini lah, ni Abu Umayyah ni dia cadang. Dia kata dia orang dah buntu dah macam mana nak buat. Okey, akhirnya dia orang merancang
siapa-siapa je yang masuk ke pintu tu, kita dengar apa keputusan daripada orang tersebut. Dan dengan takdir Allah, orang yang pertama masuk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua orang yang melihat Nabi masuk ke masjid berkata dialah as-siddiq. Orang yang benar lagi amanah. Nabi Muhammad menghampalkan ridak. Ni benda yang dibuat oleh Nabi. Ridak ni adalah selendang. Biasa orang letak atas bahu tu kan. Baginda kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Boleh bayangkan. Kain ridak tadi dihampalkan, dibentangkan, ambil Hajarul Aswad letak dekat tengah-tengahnya. Baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung ridak tersebut dan membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Jadi masing-masing ambil penjuru kain tadi, ambil yang ni ambil bucu ni, yang ni ambil bucu ni, kemudian mereka mengangkat beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda Nabi sendiri mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati. Ni antara benda yang berlaku dalam bab nak meletakkan Hajarul Aswad. Kemudian selepas kerasulan, menerima wahyu yang pertama ketika usia Nabi 40 tahun. Poin yang pertama, era kerasulan Nabi Muhammad bermula ketika baginda berusia 40 tahun. Ketika itu baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Jadi Nabi dah nampak dah apa benda amalan orang Arab jahiliah yang tak berapa nak betul. Jadi Nabi ni menjauhkan diri, dia duduk seorang-seorang di Gua Hira. Duk fikir macam mana cara nak selamatkan umat dia. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril memeluk erat Nabi Muhammad 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Tiba-tiba satu hari tu datanglah malaikat Jibril dengan keadaan dia yang sebenar dia memeluk Nabi. Nabi ketakutan. Dia kata apa? Dia suruh Nabi Iqra'. Kan ada dalam Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril kata Iqra', Nabi kata ma ana biqari'in. Aku tak erti membaca, aku tak pandai membaca. Kemudian Jibril AS mengajar Nabi wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ke ayat yang ke-5. Itu adalah wahyu yang pertama turun. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama hamba abdi dan golongan yang lemah. Jadi daripada situ bermulalah tugas Nabi Muhammad tu sebagai seorang rasul, dilantik menjadi rasul. Jadi inilah kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Ada sikit lagi bahagian kita sirah Nabi Muhammad ni kita akan sambung untuk kelas yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum.